السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa sama? 23. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ketiganya beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita masih lagi dalam bab beriman dengan rukun-rukun iman yang 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab ni maknanya kitab yang turun daripada langit lah. Kitab Allah, maknanya wahyu daripada Allah. Ismun li jam'in min ahkami syar'iyyah. Itu nama bagi perhimpunan yang mengandungi hukum-hukum yang dibangsakan kepada syarak. Dia panggil kitab. Kalau benda tu di formula yang tak kait dengan agama, tak ada kitab. Sama ada ilmu hadis, ilmu fiqh, tak kait dengan agama. Nak dihimpun, dibuat setepat, dipanggil kitab. Itu kitab. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para Nabi dan para Rasul. Perintah yang dikirimkan Allah kepada para Nabi dan Rasul itu disebut wahyu. Setelah wahyu diterima, kemudian dikumpulkan. Kumpulan wahyu-wahyu itulah yang kemudian disebut Alkitab ataupun kitab-kitab suci. Jadi Allah Ta'ala turunkan manusia ke dunia untuk menjadi khalifah. Turun raja tak jadi khalifah. Mereka kena ada ilmu, mereka kena ada sandaran, kena ada panduan-panduan. Jadi Allah ni diturunkan para rasul. Para rasul inilah yang berhubung secara langsung dengan kita umat untuk mendapat panduan. Panduan itu daripada Allah berupa wahyu. Rasa harus lain daripada Allah dari kata wahyu. Kalau surat daripada pihak atasan, wahyu tak turun ni. Yang cakap itu jadi sesak barat. Wahyu minallah, daripada Allah, tidak daripada orang lain. Itu wahyu. Kalau kita ada boleh kata wahyu itu daripada manusia, maka jadilah wahyu itu bersamaan dengan perkataan manusia. Dia sebut wahyu hanyalah kalam Allah, hanyalah perintah Allah. Allah tidak bercakap secara langsung dengan manusia, melainkan para nabi dan para rasul. Maka perantaraannya adalah para nabi, para rasul tu lah. Itu tujuan turun rasul, bawa sampaikan kepada kita hukum dan kitab-kitab yang dibukukan yang ada pada umat masing-masing. Itu kitab. Dipanggil Al-Kitab, mana himpunan hukum, himpunan perintah Allah, himpunan wahyu. Atau seumpama lagi lah. Kemudian bagaimanapun bentuk dan apapun kita percayai, asalkan kitab suci tersebut masih unggul dan asli isinya tidak dicampurkan dengan buah fikiran manusia. Dalam Quran disebutkan bahawa kitab suci dan Al-Quran sudah tidak asli lagi, sebab sudah dilakukan perubahan menukar isi dan menyalin dari kitab-kitab asli. Baik. Macam mana cara kita beriman dengan kitab? Bukan hafal saja. Rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Itu budak-budak tadika. Kita nak masuk lubang kubur dah kena faham apa benda makna beriman dengan Alkitab. Iaitulah kita yakin, kita percaya segala kitab-kitab suci yang diturunkan daripada langit, kemudian dibukukan oleh manusia. Jadilah Quran, jadilah Injil, jadilah Zabur, jadilah Taurat. Semuanya benar daripada Allah. Al-Quran adalah khatamun kutub, penutup segala kitab. Penutup. Orang ngelah.
Wajib beriman dengan semua kitab daripada Allah, bukan Quran saja. Kitab mana? Kitab yang asli. Kita wajib beriman dengan kitab Taurat. Hak asli. Hak asli hak ni ada di Israel. Hei, bukan. Hak tu hak dah asli. Madu campur gula. Kalau kita tengok kitab Taurat sekarang hak asal dia. Hak zaman Nabi Musa, hak tambah pun ada. Hak buang pun ada jadi campur. Orang kata madu asli, asli ni baru tu hak ni pokok. Banyak pokok beza dia. Dia ngawak. Tu kata. Nah. Dah mana yang kita wajib beriman dengan kitab-kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur? Iaitu kitab yang asli, yang tak ada ubah. Al-Quran mengatakan hanya Al-Quran sahajalah yang tidak berjaya diubah atau dikurangkan oleh tangan-tangan manusia. Hak lain kena tukar. 500 tahun setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam, dia pindah. Dia pakat bincang belaka padri, ada belaka lah. Nak kadina, ada belaka. Kalbina pun ada. Faham? Bincang. Pindah kitab Taurat, kitab Injil. Hak asal. Maka yang masih percaya dengan kitab Injil yang asal, masa tu mati dalam beriman. Yang pegang pula dengan kitab Injil yang telah diubah, mati kafir. Nampak? Itu beza ni. Kitab Taurat ubah. Nah, diubah hukum. Hukum hak sesuai dibakar. Hukum tak sesuai tak bakar. Maka mana-mana umat Yahudi yang beriman dengan kitab Taurat hak lama dan mati dalam beriman. Kemudian orang Yahudi yang terima kitab Taurat hak minda tu pula mati dalam kafir, dalam sesat. Maka akhir sekali yang paling ramai sesat dengan sebab Al-Quran. Nah, daripada 6 bilion 1.7 bilion sekarang umat Islam seluruh dunia, tak sampai berapa juta yang beriman dengan Quran. Sekular aja ratus juta umat Islam. Nah, hampir 70% negara Islam dunia stay dalam sekular, iaitu menolak Al-Quran dan hadis sebagai hukum. Nampak? Cuma mengambil ibadah tertentu daripada Quran. Sama tak? Nah, kalau di Maghribi maulud Nabi, tengok maulud. Nah, beragak sakat maulud. Dah. Lengah maulud nyalak. Tu hebat. Mari kita tengok Allah hebatnya. Masjid King Hassan, masjid yang paling tinggi. Nah, di tepi pantai Atlantik. Nah, 50 batu nampak dah. Masjid King Raja Hassan dibina oleh Raja Maghribi Morocco untuk menunjukkan kehebatan masjid dia. Nah, tapi di sana di Morocco juga ada lebih daripada 6 pantai peranginan yang pengunjungnya diwajibkan berbogel. Dia sekular. Nah, dah pegang Quran apa? Pegang. Nah. Hati-hati. Dah tak nak huduk je mana dah, tak nak huduk. Nah, hak dulu gini selama ni. Nah, hak tak nak huduk, hak fikir sunnah Nabi, hak kata kalau ikut Nabi kena naik kuda lah. Tu gebik pula suku tu. Keluar daripada Islam sunnah. Nah, hak kata sunnah Nabi jilat jari tu mengapa, hak tu keluar suku tu, tanam jerat. Walaupun di Mekah 4 hari setahun. Buang hama. Hak kata Tuhan ni tak adil, orang boleh duduk sebagian, lelaki boleh dua bagian. Hak tu tolak suku pula. Berapa ratus ribu dalam ni, kat Islam. Suku pula tu, mati kafir. Nah, tinggal sikit. Biasa. Dalam kitab Taurat dia pindah hukum tu. Nah, dalam kitab Taurat sebut kalau berzina kena hukum jam. Hak ada laki bini dah. Sek mana ketua kaum Israel ni, Bani Israel pindah buat. Tak payahlah hukum jam. Pasal nampak sakit sangat. Buat hukum pesen baru. Maka jadi sesat. Hukumnya keluar daripada Islam. Dan orang Islam itu lah.
Dalam Quran dia tak ada hukum ni. Hukum ni tak sesuai. Hukum ni kita kena tengok dulu, kaji. Adakah sesuai? Banyak ni. Tapi kalau dia tanya dia, hukum imam, 6 perkara. Hukum imam perkara yang kita nak wujud, 6 perkara. Yang ketiga, beriman kepada Quran. Jadi hukum wujud, boleh, tak sesuai. Tadi mu kata beriman pada Quran, beriman. Dia hukum, kau tak buat. Lepas apa? Kita kena tinggal pandangan kan? Gitu. Tak ada belajar, salah bah. Sebab tu belajar ilmu tauhid, ilmu syariat yang paling penting. Kemudian ilmu akhlak, nak memperhiasi syariat kita. Tak ada asas, tak ada akidah, tak ada tauhid. Jadi kita ni sebagai orang beriman, wajib kita beriman dengan 4 buah kitab ni. Kitab Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Sama ada kita dang dengan Nabi Musa atau tak dang. Sama ada kita pernah tengok kitab Injil, tak pernah tengok. Tak ada kira. Semua kitab itu benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman itu yang menyelamatkan kita daripada kekal di dalam api neraka. Kemudian mengamalkan kandungan kitab menyelamatkan kita daripada masuk neraka itu. Kalau beriman saja yakin semua apa kandungan kitab yang turun pada langit benar berlaku, cuma dia dah amal, maka dia akan masuk neraka. Tapi dia tak kekal dalam neraka pasal ada keimanan. Tak boleh masuk terus, mungkin amalkan kandungan kitab. Gitu. Bukan suruh saja buat lawa gitu. Tandingan Quran kitab lawa. Bukan. Untuk diamalkan. Bukan nak ubur dalam kereta, buat lawa ubur belakang kereta. Kita ni banyak orang lawa ikut tak sayang. Tengok pada sebeh gayung depan kereta senyum sebeh. Gantung di cumi tengok belakang kayu kokar. Biar. Potong tengok awet pula. Rambut kuning. Sama kuning yang sebeh kokar. Apa benda tujuan ni gantung ni? Adat untuk beribadat, nak menunjukkan kita ni adalah Islam. Itu saja. Tapi amal ada. Amal yang berarti Islam mana boleh ingat dengan terawih itu artinya. Dosa kata kita ni guru Quran masuk neraka dulu. Guru Quran, guru taranum, juara taranum, juara musyawarah kebangsaan, dalam patah neraka jadi pisang goreng. Apa? Pasal melagukan saja Quran, tidak pun ikut pantang larang Quran. Quran kata benda ni haram, tidak cara tu bicara harakat. Hanya 2, hanya 4 harakat. Hanya ada khilaf, 4 boleh, 6 boleh. Hanya boleh baca 3 qiraat. Dia main satu kan. Lagu sedap tu. Tapi anak tak tutup kepala. Ayah guru taranum. Anak tak pakai tudung. Masuk neraka. Dengan dah tukar banyak piala juara, kau pernah dapur, nak piala-piala masuk neraka. Tak ada hal. Sebab bukan untuk baca saja. Baca untuk mendapat fadilat qiraat, pahala membaca. Yang paling penting mengamalkan Quran. Orang tak pandai baca Quran tapi amal Quran. Hak haram tak buat, hak wajib tak tinggal. Selamat. Orang yang pandai baca Quran tapi tak ikut, tak selamat. Tapi kalau dia pandai baca Quran segala hukum reti belaka, amalkan pula, dia yang paling lebih. Sedangkan jumlah kitab Allah Ta'ala itu ada 4, iaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat-empat kitab ini kitab orang Islam Melaka. Jangan kita kata kitab Injil untuk orang Kristian. Itu salah kata lagu tu. Kitab Injil orang Islam. Kandungan kitab Injil ialah suruh Islam. Semua kitab, empat-empat ni dan suhu-suhu yang ada, semua Nabi daripada Adam sampai Muhammad SAW menyuruh manusia masuk Islam, jadi Islam dan mati dalam Islam. Semua Nabi memperingatkan kaumnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada kita salah pegangan, dia kata
Nabi Isa mengajar ajaran Kristian, tetapi umatnya berhaka kepada dia. Salah. Nabi Isa bukan Kristian. Kristian ni Kristian. Lepas pada wafat Nabi Isa, lepas pada dia angkat Nabi Isa ke langit. Tak. Tadi kita kata wafat, dia bukan wafat, dia angkat ke langit. 500 tahun lepas dia angkat ke langit, diselamatkan Allah daripada dibunuh oleh orang Yahudi, ditukar kitab Injil. Jangan kita kata Nabi Musa mengajar ajaran agama Yahudi kepada kaumnya, tapi kaumnya telah murtad. Yang gitu. Dia tak ajar agama Yahudi, dia ajar agama Islam. Tidak ada seorang Nabi mereka semuanya Islam. Kalau dia Nabi ada Islam, dua agama Tuhan ada. Sebab Nabi ni wakil Tuhan. Takkan wakil Tuhan banyak agama. Takkan inna di indallah al-Islam. Satu saja agama yang benar sisi Allah, Islam. Takkan Nabi ada dua agama. Semua Nabi Islam. Jangan kata Nabi Isa Kristian. Jangan kata Nabi Musa Yahudi. Semua Islam. Cuma yang paling terkenal dengan nama Islam, agama, iaitulah telah bangkit yang Nabi Muhammad SAW. Apa terkenal? Kerana Nabi ini sebagai penutup syarak, penutup syariat, penutup nubuah. Maka dihidupkan segala-gala yang masih kurang daripada Nabi-Nabi yang dulu. Jadi sempurna agama Allah. Jadi Islam yang satu. Lagi dengar. Jadi kitab Taurat dia lagi tengok. Dia tak wajib tengok. Wajib percaya. Termasuk dengan beriman ke perkara yang kita tak boleh nak lapor tulis. Sekarang banyaklah. Didakwa kitab Taurat ada di Jerusalem. Ada yang dakwa ada di sekian tempat. Kitab Injil ada orang kata ada di Rome, di Vatican. Ada yang orang kata di apa benda ni. Nama benda ni negeri yang perang dengan Somalia ni. Ethiopia. Ethiopia tu negara Kristian Ortodok. Memang pure punya Kristian. Siap dengan maknanya kalau upacara dia siap dengan kemiang-kemiang. Kristian lama zaman Najasyi itu. Ethiopia. Sekarang ni tengah perang ni dengan Somalia. Somalia ni dia orang Islam. Ethiopia ni dia negeri besar. Tapi dia tak ada darat. Adik laut dia, pasta dia Somalia. Sekarang ni duduk serang negeri Somalia. Sedang berjihad di sana. Euro dan Amerika bantu Ethiopia. Atau senjata atau kata baca peluru. Negara Islam dia atau penyanyi pop. Nak beri bahan lagu. Tak ingat, dia pun serang negara Islam. Ethiopia tu banyak. Maknanya gereja-gereja lama duduk di atas gunung. Dia punya pagi-pagi dia pakai jubah macam orang Islam, pakai serban. Dia kata ni pakaian Nabi Isa alaihi salam. Nampak? Serban semua. Pakai serban semua, pakai jubah ni. Boleh beza waktu beg salib. Jadi sepanjang waktu beg salib. Pasal dia kata inilah pakaian Nabi Isa, percayaan. Nabi Isa tak kata mana tu? Macam orang putih. Tu walaupun ada dakwaan mengatakan Nabi kita Injil ada lagi di Ethiopia, bohong mereka. Tidak dapat ada dibuktikan dengan kenyataan. Awak nak pergi tengok tak benar. Tidak ada. Satu daripada apa benda ni, wakil daripada pertubuhan bangsa-bangsa satu dua kali nak pergi tengok. Tahun 50-an sekali, tahun 70-an tak silap sekali nak pergi tengok kitab Injil yang ada di Ethiopia. Tak benda masuk. Dalam gereja. Luar boleh tengok. Waktu biarlah kotak saja. Pegang tangan, ambil gambar, masuk mula. Ada gedok lah tu. Pun dia apa dalam. Tak sedih lah tu. Ini dakwa saja. Tabuk Nabi Musa pun ada tengok dia tu. Nabi Sulaiman. Tabuk Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman. Dia kata ada di Ethiopia. Ini cuma ni daripada ajaran Nabi Isa yang benar. Tapi dia setelah dipindah kitab Injil, dia pegang pula hak Injil. Lepas tu kalau orang buat Islam versi baru ni, reka hak baru pula lain pada hak Quran hadis, kita diikut, kita jadi Ethiopia ni. Jadi babah gitu. Lepas tu kita belajar Quran, kita dengar orang ngajar Quran, ngajar hadis. Dia orang tak boleh lebong gitu, tak boleh situ.
Kita kena ngodah maknanya hukum orang rejang, hukum orang yang berzina, anak tangga teruna, kata hutang. Lepas tu mari lah, seorang ulama besar. Sebab dia besar kalau surat. Oh hebat ni, jangguk sampai 3 km panjang. Warna hijau dulu. Dia kata hukumnya 1,500 denda. Sawakah, ambil ulama tu selang lah kalau. Pasal aku dengar dah, kemah dah dalam Quran, teruna cara kata pulang. Itu cara dia. Nah, baru kita selamat. Tidak lepas orang sama. Nah, kita mendalami ilmu agama. Dulu sipir je lah untuk tengok-tengok. Kuat mudah hari ni mendalami yang pula. Nah, lain tak? Boleh lah kita. Nah, sipir boleh dah. Rezeki tu ambil lah kita. Visi ada, masjid ada lah tu. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kitab ni kita tak ada. Yang ada kepada kita, kitab Al-Quran. Yang merupakan mukjizat. Quran. Jangan kita kata Quran, kitab lain tak pakai. Kitab Injil ni tidak pakai lah. Bukan tak pakai, tidak dipakai. Dah kita Taurat. Kita tak pakai dah tu. Mana boleh tak pakai kitab daripada langit? Tidak dipakai lagi. Ada je. Tak pakai lain. Tak pakai ni tak diguna. Rosak. Tidak dipakai. Maknanya hak macam lama lah dia tak pakai. Tapi rosak. Nampak? Dia ada beza tu. Tak pakai dengan tidak dipakai. Kitab lama ni tidak lagi dipakai hukumnya. Kerana telah disempurnakan dengan Al-Quran. Al-Quran ni bukan nak mengkondeng kitab dulu. Iaitu mengemaskan kitab yang dulu-dulu. Jadi khokmah. Jadi kandungan tiga-tiga tu ada dalam Quran berarti. Kata setengah ulama. Imam Qutubi kata, maknanya segala kandungan 3 kitab suci lagi duduk dalam Quran tu. Ada kata situ. Dan ayahlah aku nak cari kitab Taurat ni, nak kembara ni. Di tanah Gersang. Nak cari kitab Taurat awak asli dah payah. Buang masa tu. Quran berambak kedai. Beli suci. Nampak? Nak tengok isi kandungan. Tak takkan nak tengok. Ada lagi dalam tu. Nah, dalam Al-Quran. Merupakan mukjizat lagi. Quran adalah mukjizat. Mukjizat ni benar. Mukjizat ni benda yang melemahkan manusia daripada buat sama je. Kok pihak mana tak mukjizat? Banyak pihak lah. Quran ni mukjizat. Mukjizat yang paling banyak turun Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa dia mukjizat. Lebih pada Nabi Kofi. Nah, boleh belah laut merah. Oh, tu mukjizat. Mana nak buat? Sihir boleh. Parik boleh lah, parik. Ilmu sihir. Parik cek boleh lah nak belah. Tapi kata bos kakak laut merah minta maaf. Kata ahli sihir. Tak tahu ngaji ilmu ni. Faham? Letak tokat tepi patah laut merah, belah dulu. Nampak? Orang putih buat filem. Nah, cerita kisah Nabi Musa dengan Firaun. Dia buat filem. Sebelah laut ni, Nabi Musa lari. Dengan kereta putih perayak lagi ni. Bila Firaun kejar masuk dalam, selikup. Dia buat cerita. Ambil ada kita. Baru orang tengok, boleh ditimbang je. Nah, cerita tu. Nah, cerita tu. Tapi dia bukan nak beriman. Dia jangan kau Mesir. Nah, tu mukjizat. Nah, kasut atas laut, buka laut tu orang hebat. Nah, jadi yang kita tak takut nak ni. Oh ni jangan ramai ni dia, serba tinggi. Oh datuk ni jangan ramai ni. Oh piti banyak ni. Buat pergi patah, saya kasut atas. Belah laut. Kalau dah belah balik mula dah tu. Nah, balik tidur lah. Letak tokat tu belah laut. Bukan sungai tu modal. Laut merah, faham tak? Laut merah. Duduk ni tak apa dia tu. Kapal kontainer boleh masuk beratus-ratus ribu buah. Laut merah. Nah, besar laut merah. Sebelah tu. Itu mukjizat. Nah. Yang paling banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW. 800. Nampak? Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala sebut dalam sebuah buku ni Mukjizatun Nabi. Maksudnya mukjizat-mukjizat Nabi ni banyak. Apa ratus-ratus. Yang terkenal, yang tidak terkenal, yang masuk sisi orang awam, yang tidak masuk sisi orang awam. Tak banyak mukjizat. Tak boleh tak nak buat.
Tak kajian yang terbaru menjumpai gambar bulan. Ya, kuku gambar dekat, nampak bekas retohan bulan. Nah, gambar tu diambil oleh NASA guna kamera Nikon. Nampak? Ambil gambar bulan dekat, nampak bekas mengekop. Takut balik. Kalau kita tengok dalam sejarah mukjizat Nabi, pernah Nabi belah 2 bulan pada zaman sahabat. Sahabat tengok, kami nampak belah 2 bulan. Patut takut semula. Nah, laki dah sebut bulan. Takut semula. Sekarang ni tahun 2006 baru jumpa, baru nampak gambar dekat pukul gambar bulan, nampak ngekop keliling bulan bekas ngekop macam ketetek gang semula. Nak tu dia. Itu mukjizat. Tapi yang lain tak ada dah. Yang tinggal mukjizat satu je learning, Quran. Ada. Nah, dah kita dah sehur dengan Quran. Dah cirung 14 hari dah cir lagi. Kira-kira mari cir Quran ni sepu. Mari sepai-sepai sipu-sipu muka. Nah, kira mari. Kalau dah ajar yang mari surah, mari surah. Rah baju Melayu. Rah ketua baju Melayu. Dah ajar ni. Sepu orang mari. Mazhab Ayufi. Berat nandang. Berat. Sepu baru mari. Nah, tujuan apa tu dia? Baca Yasin. Banyak umur berapa rezeki. Tu bandar. Dia nak projek saja. Nah, masa ni dah hari. Sepu dia. Dia 2 kali hari tahu. Orang mari lah. Bila kedai kelapangan mari sama. Biar dah seminggu 2 kali pun. Nah, ni tahun 2 kali. Jepun nak kali gitu dia. Bodoh pada Jepun. Sepu nama. Dia ni. Sampai. Dia kata duduk kerana nak dia tengok. Lepas juga. Kak je. Gajah Melayu baru ni. Karing cakap gajah berkipas. Betul. Teriman tak payah kita. Memang kita. Mari kita. Gaduh sepu. Dia buat gaduh. Dah dia mari. Sepu rumah. Sepu-sepu ni untuk orang yang duduk situ sama dah. Dia lah baca Yasin makan apa semua. Kita buat set lah ni. Dan biasa dia sama yang sibuk lah. Biasa kat projek. Sepu kat bin kat projek. Dia piling sepu situ. Nah, mari surah awak dia. Ada orang sesat. Sepu baru mari. Nah. Ya, nenek kan? Ya. Dah tak ada makan. 2 kali tahun kapi orang mari sepu. Bahasa tu. Bukan kerana kita ni Afrika. Faham tak? Apa benda orang. Apa baru mari. Yang bersibuk kena pergi pada mak sa'i ni. Kan? Lepas sepu baru mari mu kelam. No, menaga. Dia kapal selang. Nah. Mari sama lah. Nah, ada masa hari. Ada sibuk-sibuk. Time mesyuarat kau. Time kompor kau dah reti basi kau. Bukan orang wadah kan suruh mari sama. Nah, ni apa dah ada mampu. Nama ni nama. Nama Ali. Siap nama. Dia imam baru ni. Dia apa tengah laut. Nak jatuh bakok dalam laut. Bawa. Quran aja itulah mukjizat. Bagaimana mukjizat? Banyak sangat. Di antaranya kandungannya terdiri daripada cerita-cerita. Orang tak nak tahu cerita. Orang tak dam. Cerita zaman duduk pada mana orang dam. Sejarah lama. Quran tu kita sejarah. Sejarah kita duduk mengaji betul-betul. Tambah ada kurang ada. Sejarah Quran kita betul. Sejarah kita apa takat ambil ikut sejarah ibu. Dekatan 5. Kalau negeri tanah Melayu. Para Meswara. Situ dah. Dah baru cek ni para Meswara baru 500 tahun. Nabi Muhammad 1400 tahun. Digi-digi. Quran cerita mana? Cerita tentang kejadian alam. Tuhan cerita langit dengan bumi. Tuhan seorang ada benda lagi. Itu sejarah tu. Kemudian Tuhan buat langit, buat bumi, buat malaikat, buat jin, buat manusia, buat gunung. Itu baru sejarah tu. Mana tak ada orang boleh kabur dengan betul lagu tu, maka itulah mukjizat melemahkan manusia daripada. Dan ini kan pakar-pakar sains kan dia boleh kata, batu ni, tulang fosil ni, dinosaur ni 24,000 tahun. Wow. Mana yang tu? Pokok ni dalam 125 juta tahun. Hush.
Nawa, mati masa tu muka gambar. Masa pokok ni berana. Dah anggaran tak sama dengan kita. Kita, iaitulah hakiki yang sebenar. Nah, itu beza ilmu manusia. Bukan kata tak boleh riwayat ilmu manusia. Tapi jangan sampai mengatasi ilmu Allah Ta'ala kita percaya. Nah. Tapi kita tak ambil ni lah. Kenapa kita tak ambil cerita tu? Pasal kita ada penyakit. Cerita kisah Nabi-Nabi. Bila Nabi Muhammad SAW cerita, kalau ada dalam Quran, orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi mari tanya Nabi tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Zulkarnain. Tak ada orang tahu berarti cerita ni. Cerita ni hanya ada dalam kitab Taurat. Nabi Muhammad tak ada baca. Orang kaf tak erti kitab Taurat. Nabi boleh hurah suti. Masuk Islam. Pasal apa? Ni memang Nabi sungguh. Kalau dia cerita ni, Nabi-Nabi je. Masuk Islam. Nah. Hebat cerita Quran. Cerita yang akan datang. Lagi orang nak cerita. Cerita akan datang. Akan datang begini. Dalam Quran, no. Cerita akan datang. Cerita zaman kita. Nah. Cerita akan datang. Cerita hari kiamat. Kisah surga neraka. Nah. Tapi tak ambuh lah. Dia nak tu lah bang. Berita hairan. Putusan Mulaya. Nampak? Sinabano. Nampak tu lah. Siap waktu habis belakang waktu pula. Nampak? Ambil padilah ke lagi. 2 kali balik. Nah, Quran mula. Tunggu sepu. Lagi sepu. Saya yakin. Nah. Dan macam mana? Baca saja. Amal tak? Dia kena amal. Dok pandang sikit berhukum tak duit. Boleh kehal buat semayang. Orang lain tak uti. Nah. Boleh baca alik betul lah alik. Ingat tu. Tapi amalkan perintah Quran. Selamat dunia akhirat. Nah, mu ulama ke, mu wali besar ke, mereka perintah Quran. Jadi orang pisang api neraka. Nah, jadi tujuan tubuh kita untuk menunjuk manusia ke jalan benar. Kalau kita jalan, tak jalan. Tak selamat. Ikuti dia Quran dalam kereta sutil, dalam rumah sutil. Dalam openg ada sutil, dalam lati. Ikut tak? Tak ikut. Dah akan hujung. Anak puan akan lorengek. Nah, bini kemaratung. Siang bunga petang-petang. Nah, canggah tengok ke Quran. Canggah tak apa. Orang ambil Quran pun depan hukum mengatasi hukum manusia. Dialah selamat. Quran pimpin dia ke dalam syurga. Dia buat belakang Quran dah ikut hukum manusia. Quran dah ikut. Maka masuk dalam neraka. Nah. Yang keenam ni beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Wallahu a'lam. Tiada soalan ini. Soalan yang pertama, seorang berhutang kepada kita 5,000 sudah lebih dari setahun. Tidak bayar pada masa itu. Kita fikir dan lihat keadaan tidak ada harapan untuk bayarnya. Tak ada harapan oleh itu. Kita tidak keluar zakatnya 3 tahun. Kemudian dia datang bayar 3,000, bakinya lagi 2,000. Bagaimana kita hendak keluar zakat ni? Adakah kira-kira mula berhutang dan sebanyak yang dibayar itu sahaja dan juga baki yang 2,000 lagi itu? Baik. Setengah pendapat ulama mengatakan apabila tidak ada lagi harapan dibayar hutang kita itu, kita tak masuk dalam kiraan nak bayar zakat. Tetapi bila kita tiba-tiba dibayar, ada murah rezeki kita, orang bayar juga akhirnya. Kalau tak bayar dah, tak ada harapan dah, maka kita kira adalah pada sekali yang kita terima itu sahaja. Nampak? Sekali yang kita terima tu saja, maknanya ambil zakat persen daripada 3,000 tu saja. 2,000 yang baki lagi, kena tengok pula ada harapan atau tak ada harapan. Kalau ada harapan, boleh bayar selalu. Tak ada harapan, tak ada masalah, tak mau bayar ni. Nah, harapan mana? Harapan dalam bayar, dia akan bayar dalam haul zakat yang kita nak keluar. Nah, zakat dikira haul. Seorang berhutang kita selama 8 bulan, dia bayar jelas. Tapi kita tidak ingat wang mula simpan sebelum dia berhutang, sama ada sampai setahun atau tidak. Semasa dia buat bayaran itu, adakah kena bayar zakat ataupun tidak. Asalnya tak kena bayar zakat. Sebab zakat wang ni dia kena haul. Kena sampai 1 tahun. Sampai kejap, asalnya tak sampai. Nampak? Dah sampai yakin. Syok itu, sampai itu syok. Nampak? Al-yakinu, yakin itu tidak boleh lah. Lagi lebih yakin, tidak boleh kita tahu dengan syok. Mana yakin, tak sampai lagi. Nah, tapi dalam keadaan kita syok sampai kejap tahun, sunat kita keluarkan zakat.
Katakanlah telah sampai tahun jadi zakat, kalau tak sampai tahun jadi sedekah sunat. Soalan seterusnya. Semasa solat budak A sendawa. Budak A dia buat. Dalam bacaan Al-Fatihah. Kemudian dia baca Alhamdulillah. Adakah patut dia ulang Fatihah? Bagaimana jika saya yang selama ini terbiasa buat macam budak A? Budak A dah mudah ni. Tanpa mengulang Al-Fatihah. Adakah perlu qada solat? Baik. Dalam baca Fatihah dia jauh. Nah, Maliki yaumiddin. Jauh. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hukum lagu ni. Bila kita di dalam sembahyang, nampak? Maka kita sedawa, sunat kita kata Alhamdulillah. Melainkan ketika membaca Al-Fatihah. Ingat tu. Ketika rakak, boleh kata. Tengok tengah rakak, Alhamdulillah. Perlahan lah yang kuat sangat. Nah. Dalam tahiyat, tengah duduk istirahat. Sebelum Fatihah, boleh. Lepas amin Fatihah dah, boleh. Alhamdulillah. Kalau dalam Fatihah, pendapat yang muktamad, putus wala, kena ulang Fatihah. Tak? Maliki yaumiddin. Tak putus wala. Alhamdulillah lagi sebut tu. Nah, tak payah kata Alhamdulillah, kata dalam hati. Ketika Fatihah sedawa. Nah, zakat sedawa ni sunat kata Alhamdulillah. Nah, melainkan dalam Fatihah. Dan patih setengah ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i lagi ditambah segala rukun qauli. Rukun qauli putus wala. Nampak? Assalamualaikum. Bau mu'alai. Alhamdulillah. Kum warahmatullah. Keliak pula. Putus wala. Kena salam semula. Rukun qauli tu. Begitu. Jadi patuh hak lepas-lepas ke mana jahil ni? Benda ni ghawamidil fiqhi. Hukum fiqh yang dalam-dalam. Yang jarang orang tahu. Nah, kena beradang baru tahu. Nah, bagaimana lepas-lepas? Maka hukumnya kalau benda ni kena beradang, ngadak ulama' baru uci, dima'asyarah. Kalau hak zahir kena orang tahu belaka, dah maaf kena qada. Mana? Seperti rukun semayang itu ialah rokok. Dia dah ingat rokok 8 tahun semayang. Faham tak? Faham, maka rokok tak ada maaf bagimu. Kata Syarifah Aini. Faham? Pasal hak tadi gawami. Benda hak dalam-dalam, hak payah-payah. Nah, maka waktu diberi maaf. Alhamdulillah. Kata ulama kata rahmat. Nah, begitu. Nah, lain kali dia kata, melainkan luar pada Fatihah. Nah, kata perlahan. Ada yang kata kuat. Dia kata kuat. Alhamdulillah. Pak sebelah pula, ya alhamdulillah. Orang ada. Jengkeng habis. Dia kata bahawa pandai lah duduk dia kok. Lebih pada ulama. Tak, baca tu. Ya alhamdulillah baca sayang. Nah, baik. Macam-macam benda. Ustaz, dalam Islam, boleh tindik telinga tak? Duit dalam bank tabung haji kena buat keluar zakat tak? Dia tanya. Duit simpan duit dalam bank. Keluar zakat tak? Cikgu, kita kena keluar zakat tak? Bank tabung haji ni keluar dah tak? Keluar dah zakat? Keluar dah, kita keluar benda ni. Nah, kita simpan tabung haji. Tabung haji yang antara institusi kewangan yang mengeluarkan zakat. Jadi kita tak keluar dah. Cuma saya nak pesan, bila kita mula-mula simpan kat tabung haji tu, nah, kita jumpalah mana-mana pegawai. Kan kita berusaha nak buka buku apa semua ni. Nah, kita lapak. Saya wakilkan pihak tuan, nah, untuk mengeluarkan zakat saya. Supaya keluar daripada khilaf. Sebab kalau setengah ulama' ada, kalau kita dah wakil gitu, di mana-mana keluar zakat, kita dah sah. Harus dia orang mana-mana keluar. Kita tak tahu kehal dia. Nah, dah kita ni tuang, hak simpan dalam bank, tak tahu keluar kedak zakat. Dah harap belum keluar. Kita tak tahu kali. Jadi urusan juga sama situ. Nah, itu apa pendek je. Saya wakilkan pihak tuan untuk menzakatkan harta simpanan saya ini. Sama? Nah, okey. Okey tu betul. Okey juga saya okey. Mana? Harap pun tak betul tak? Dah kabul, terima. Tak ada masalah tu. Tak boleh lapar. Lapar lah. Lapar tu maknanya menghilangkan segala wasangka. Lapar tu lah.
Macam akad nikah tak? Tak ada sebut hadis pun. Dalam mana macam ni, hadis ada akad nikah. Aku nikahkan akan dikau. Ada sebut itu? Ada nikah? Sahabat akad nikah itu. Nah, aku nikahkan akan dikau gini. Tak ada sebut. Doktor yang gilapah juga tu ijtihad ulama. Supaya nak meyakinkan apa dia ni memang ada ijab qabul, kita terjemahkan daripada hati redha dengan perkataan. Nah, itu tujuan. Nah. Kemudian dia kata dalam Islam boleh tindik telinga tak? Jawabnya dia tanya dalam Islam. Jadi sahabat-sahabat perempuan sahabiah lah. Bila masuk Islam, bukan laki, bini masuk Islam tak? Ramai yang telinga berubah. Telinga tinggi lah. Arak jahilah. Pakai subang lah ke? Nah, kalau puang pakai subang, kebanyakan pakai subang. Nah. Jadi, tidak ada suatu hadis pun yang Nabi larang. Nah. Suruh tutup sebulan ni seminggu pun tak ada. Nah. Jadi, ulama kata, takwil Nabi-Nabi membenar. Kata, maknanya tidak haram. Nah, kata sahabat dimaafkan kerana ramai yang berlubang telinganya. Maka bila dalam Islam benda ni bukan digalakkan, cuma dibiarkan. Nampak? Tidak mengapa. Jadi sebab tu hukumnya bukan sunat tinggi telinga. Nah, hanyalah harus dalam Islam, bukan tuntutan Islam. Harus saja. Dalil Nabi tak bangga seorang pun bini-bini sahabat kalau telinga berlubang subang masa. Pasal dia subang zaman jahiliyah. Nah, yang haram sindir orang lelaki. Nah, orang lelaki tak boleh. Pasal ini pakaian orang perempuan. Subang-subang ni pakaian orang perempuan. Walaupun dalam jahiliyah, masa Islam pakai subang Nabi tak larang juga. Mana harus bagi orang perempuan. Nah, lelaki pakai subang, ego taming. Nah, tengok kita tu ni. Nah, ini aman. Nak jadi ego taming. Ini ni buat gelang tak? Kalau gelang kita, yang ni gelang kita. Gelang kuning, gelang biru tu yang putih lagi. Gelang biru, gelang kuning, gelang hitam. Oh, dia ikut. Oh, Nabi jangan nak ikut orang gelang kan dia buat. Nah, kau utuh tu nak ikut. Nah, bahasa minda ni lah. Minda tu duk hadap pada benda-benda hok karut-karut, ikut karut. Nah, duk hadap ni. Dia atas sekolah, atas latihan. Nah, tengok budak pondok. Tengok jadi gua ni budak pondok. Jadi pasti tumbuh. Pondok akan lalu. Nah, tengok pondok okey je, tengok budak jadi gua ni. Nah, budak-budak tu jadi mana? Tengok tempat latihan. Jadi pakai serban, jadi pegang sebet, jadi pakai jubah putih seleret. Malah dia pakai atas latihan. Nah, dia tak tahu, dia datang pondok balik jadi pang anak. Rambut token. Bapa dia gini ni? Dia anak dia mesti tumbuh. Malah dia tak latihan. Nah, tak latihan. Atas itu nak suruh anak jadi pang atau kat pang. Nak suruh pandai cakap dengan dia atau sekolah tinggi. Itu saja. Ustaz kata keluar mani dengan sengaja haram. Saya nak lawan nafsu saya puasa. Dia lawan ni puasa. Tapi malam pun pulak. Tak tahan juga. Nak kahwin masih muda, masih belajar. Jadi dia masalah onani, keluar mani dengan tangan, hukumnya haram. Nabi kata orang yang tak nak kahwin, naklah fa'alaihi bisyam, tak atasnya puasa. Puasa siang dan malam, buat benda nafsu. Dah lepas siang malam ni. Nah, kalau kita puasa sungguh, insya-Allah tak ada dah. Memang tak ada sebab pelawak ni Nabi beri. Takut kita tak puasa lagi pun, duk bahas saja nak main. Nah, malam mana pula? Puasa dulu, boleh 3 bulan turut-turut. Nah, dia mengkekang fa'inna siyamat lahu wijah. Maka sesungguhnya siam itu baginya adalah perisai. Bukan makna perisai siang je, malam juga. Sebab tu bulan Ramadan, siang kita berpuasa, bawa keberkatan Ramadan sampai malam. Malam jadi nak pergi surah, malam jadi nak baca Quran, malam jadi nak buat ibadat. Tak, berkat puasa. Jadi rasa tanya malam. Kalau tak jadi juga, siang berpuasa dah, malam berapa-berapa. Tengok berazan apa macam awet. Boleh nikah. Buat pinjaman. Kita pakai putih-putih. Kita beri siar orang boleh. Dia boleh nikah. Lagi awet-awet. Biar jalan 300 ya. Macam gitu. Boleh ni Cik Man.
Buli-buli. Tak susah ada PT. Jadi amal dia ada 400 orang, 400 ya dah. Lebih dah 100 buat beli aku. Tapi mu bangun lah nak tengok muka sekali. Kalau PT dia nak biar orang tak kenal gitu. Jadi test dulu, proses dulu. Kalau tak jadi juga proses siang malam ke pos susah ke, mari jumpa. Kita buat kutip dia pun. Saya suka main bola sepak. Dia tulis tu. Itu dia. Pada tahun lepas kampung saya buat anjur bola sepak. Setiap orang mesti membayar RM7 seorang. Campur sedikit duit sumbangan orang ramai. Duit itu buat beli hadiah. Dan semua pemain dapat hadiah. Tak kira kalah atau menang. Sagu hati kain tualat, juara molek sikit. Persoalannya adakah boleh buat gitu? Judi kejap. Kalau tak boleh, cara mana yang boleh ni? Takut-takut nak anjur pula akan datang. Jadi dia buat collection RM7 seorang. Bola kapung. Tak, RM7 kena bayar seorang. RM7 tu buat beli hadiah. Kemudian hadiah tu dapat belaka. Orang yang menang dapat molek, orang yang kalah dapat tak molek. Jawabnya tak boleh juga. Sebab dia tak merugi. Jadi orang yang keluar belanja dapat sikit. Dah tu alah rasa tak view. Juara dapat ni. Umpamanya. Takkan tu alah selah. Seorang Allah RM7 dan beli tu alah besar. Kalau dah besar RM25. Mana satu pasukan 7 orang, lalu 7 sebelah. Selah tu alah tu lah pakai amal-amal. Jadi kalau kita gutik duit, mereka beli hadiah yang sama boleh. Ataupun tuak makan. Gutik duit, bawa masa kita makan mana. Itu dia. Jangan buat ada orang yang harga tinggi, ada harga rendah. Nampak? Yang buat. Itu panggil musyabbah bil maisir. Hampir-hampir menjadi maisir. Walaupun tidak judi pada hakikat. Kalau semua orang dapat hadiah. Tapi ada orang dapat sikit, hanya orang lain dapat banyak. Ada orang dapat sikit, tak puas hati keluar belanja. Jadi cara nak buatnya, keluar belanja bukan untuk beli hadiah. Untuk bayar sewa padang futsal, bayar sewa bandarang umpamanya. Untuk beli jersey, beli apa, tu boleh. Buat beli minum air, bukan nak beli hadiah, cari belanja. Sebab orang yang mengeluarkan belanja buat hadiah, dia tak boleh berlawang. Kalau dia berlawang, dia tak termasuk dalam yang layak menerima hadiah. Baru sah. Kita berlawang attack, masuk attack. Tapi kumpulan kita keluar belanja untuk hadiah. Kumpulan kita menang kalah, tak dapat lagi. Baru tak lama judi. Faham? Itu cara dia. Soalan seterusnya. Saya buat simpanan dengan takaful. Melalui potongan gaji selama 10 tahun. Bila telah untung, bila telah matang, jumlah wang tersebut diberikan pada saya yang melebihi nilai untuk bayar zakat. Wang tersebut tidak saya masukkan dalam tabung haji yang akan keluarkan zakat setiap tahun. Soalannya, telah saya masukkan. Soalannya, bilakah patut dikeluarkan zakat? Adakah bila mula dapat wang tersebut ataupun perlu tunggu apa benda ni setahun selepas wang itu dapat di tangan saya? Baik. Dia kata kita dapat wang daripada simpanan itu boleh ke tangan kita kena keluar selalu ke? Ataupun masa mana kita kena keluar? Ke masa dia duduk jadi milik kita tu, nama kita tu, kita kena keluar dah? Ke kena dapat tangan, kena keluar? Jawabnya, jika duit kita dalam simpanan itu telah cukup nisab. Katakan nisabnya 4,000, ada 4,000 dah. Syarat yang kedua, dia telah sampai setahun. Bila telah sampai setahun, tapi duduk dalam, tak boleh keluar lagi. Tapi nama kita dah. Dah wajib keluar. Dah wajib keluar. Yang bila wajib keluar ni, dia panggil milik penuh. Milik penuh ni kita ada obat di situ. Jadi macam wang di KWSP, duit kita tapi kita nak pegang ni. Dah kita keluar zakat ni. Dah keluar ni. Sunat keluar macam ni. Bila kita tahu jumlah. Sebab apa? Dah milik kita kan? Dia panggil asyidhu bil milki. Separuh milik. Nak kata memang orang lain, nama kita. Nak kata kita, nak ambil alih. Nampak? Jadi, sunat keluar pada masa sekarang. Dah dapat tangan. Dapat tangan lagi keluar. Jadi itu. Habis. Bilakah waktu sebenar subuh itu habis? Ada orang kata bila bunyi kicauan burung. Tapi saya lihat waktu syuruk di jadual takwim tak habis lagi. Tolong jelaskan.
Adakah dikira ikhlas pekerjaan orang itu bila dia buat kerja sambil membebel? Harapan agar ada orang tolong, tapi orang buat donor saja. Dia gini. Dia kata berarti dia buat kerja tapi mulut dia belebel. Pergi buat gini, buat kerja seorang dah nak tolong. Buat kerja ikhlas ke tak? Jawab ni, ikhlas ni kita buat kerja akhirat. Nampak? Semayang, zakat, puasa, mengaji, berjuang dan sebagainya. Kalau buat kerja dunia tak apa. Tak tujuan nak suruh orang tengok molek. Sebab ikhlas ni lillahi rabbil alamin, kerana Allah Ta'ala. Jangan semayang nak suruh orang kata lebat. Jangan kita pakai serban, pakai jubah nak suruh orang kata warak. Itu tidak ikhlas. Jangan kita semayang comel, tunduk lama, rokok lama, sujud lama, baca sedap, nak suruh orang kata bagus, molek dan sebagainya. Itu riak. Dan kalau kerja dunia, tak apa. Kita kerja sembuh kereta, sembuh comel dari hati, niat nak suruh orang tengok molek. Kerana manusia tu. Kerana manusia tak? Tak ahli riak gitu. Pasal apa dibenarkan syarat? Niat nak suruh orang tengok molek, orang ahli kedai kita pula. Atau, kita sembuh molek. Wah nipis molek. Kalau hati supaya orang tengok molek, orang pun mari laku kedai kita. Orang ni riak gitu, tu kita cari makan. Jadi kalau dia kerja sambil bebek, orang tak panggil lah tak ikhlas. Ikhlas lagi. Ikhlas ni al-ikhlas fi sudut, dalam hati. Kalau dia niat kerana Allah, carilah dia buat kerja. Walaupun dia bebek ni, cari lillah rabbil alamin. Rezeki ni halal. Semua bebek dah, orang dah tolong apa. Maknanya orang kerja sama, gaji sama. Jawatan sama, orang lain dah sembang ni. Dia buat kerja tu, dia bebek. Ataupun orang lain tolong tak, tapi jenis gaji bebek. Jadi kalau setakat bebek, taklah menafikan ikhlas. Kalau dia lillah mencari rezeki kerana Allah Ta'ala. Sebab tujuan kita buat kerja ni, kalau kita kerana manusia, tidaklah dikatakan riak. Jangan ni tidak kerana Allah, tadak kerana Allah, tadak kerana agama. Itu baru dah betul. Tapi kalau kita buat satu benda nak suruh orang tengok molek, nak suruh orang puji, supaya laku kedai kita, laku jahitan kita, laku kereta kita, itu lain. Soalan yang pertama tadi dia kata, bahasa manakah habis waktu subuh? Ada orang kata bila burung bunyi, cok, biarlah subuh tu. Bunyi burung. Dia kata dia tengok sekali ni takwin, burung bunyi, takwin tak habis ni, 10 minit burung bunyi hidup. Mungkin bunyi awal burung ni, atau takwin ni lambat. Jawabnya tak betul, takwin pun tak betul, burung pun tak betul. Faham tak? Yang betul sekali iaitulah matahari. Bila tu keluar bulatan matahari sikit, habis. Habis waktu subuh. Keluar sikit. Ni kaki langit. Ni kaki langit belah ni. Jangan tengok belah ni pula. Belah ni mau tunggu subuh balik awal. Belah ni. Belah tahu tu buruk ni. Ni kaki langit. Masa nampak cahaya merah ni. Merah, kuning, hijau, ungu. Biru saya tak ada. Jadi bila nampak bulatan, tu bisik. Hukumnya habis waktu subuh. Keluar sikit. Maghrib kena habis licin. Ada sikit lagi. Dah maghrib ni. Asal ni tu sikit lagi ada. Sehung ni. Dah ni. Lahilah maghrib. Maghrib boleh tenggelam. Tak. Mana kapal kalau dia hanyut itu. Kalau tak ada gelam. Tak ada orang gelam. Dia begitu. Matahari naik nampak sikit capek. Habis waktu subuh. Walaupun burung tu bunyi tadi dah. Memang ada kaitan burung-burung ni dengan waktu-waktu semayang. Mana ada kaitan. Sebenarnya burung-burung berbunyi ialah mereka melihat malaikat rahmat. Kerana pada waktu pagi malaikat rahmat datang membawa rahmat kepada umat manusia. Ini sebut dalam kitab-kitab hadis. Sebab tu kalau waktu subuh ayam kuku. Nampak? Ayam kuku. Nabi kata sesungguhnya ayam itu dia berkokok. Nampak? Apabila melihat malaikat. Maka mintalah keberkatan daripada Allah. Nampak? Iza sami'a fi hadith fas'alul barakah fa innaha ra'atil malak. Kalau tak silap, atau kama qala.
Nah, apabila engkau mendengar ayam berkokok, panggil, maka mintalah keberkatan. Nah, daripada Allah, doalah. Fa'innaha, sebenarnya ayam itu melihat kedatangan malaikat rahmat. Nah, ayam nampak kita mata buta ni, nampak kita, nampak dia gigil lah. Nah, tak ada lagi. Ayah dia sakit, dia tunggu hospital. Nah, bagus buat dia. Jadi matahari takwin tidak tepat. Dah boleh pakai? Boleh pakai. Sebab takwin dibuat setahun. Takwin dia akan lari 3 minit, 4 minit, 2 minit, 1 minit. Biasa dia sebab buat setahun. Nah, dengan kiraan hisab. Tapi biasanya paling lama 2 minit lagi. Tak ada takwin lari dah paling 15 minit. Nah, sejam setengah ada. Takwin itu macam air pasang suruh kan. Nah, orang ni tak kerti waktu semayang pasang suruh kerti. Dan kaki dia orang. Awak tanya, asal apa? Pasang tangan asal 3 suku tau. So. Tapi kalau dia air pasang itu kata, marang 5 suku. Nah, sungai Lumu 5-19. Apa mulut. Nampak? Jadi mari tu kakak punya. Mari dah. Kakak ada. Nah, soalan tak kira 1 minggu depan pula. Saya kahwin 2. Mana seorang. Keadilan macam mana dalam Islam yang patut saya buat? Contoh rumah mesti sama ke? Dia buat contoh. Kalau nak terang keadilan ni panjang dah. Habis dah kena cerita. Tapi dia buat contoh. Rumah kena sama. Jawab ni tak wajib sama. Rumah tak wajib sama. Mana sini rumah sewa, waktu rumah beli sendiri. Tak ada masalah. Tempat tinggal yang sesuai diduduki oleh isteri. Kalau tak sesuai, tak lepas nafkah. Tak habis lagi wajib tu. Faham tak? Dia kena tempat yang sesuai. Orang yang tak suruh duduk, rumah tak ada dinding. Rumah tak ada dinding, tak suruh duduk gitu. Walaupun 15 doktor ada, dinding ada, dinding cermin. Nampak jalan. Rumah tu tak sesuai, tak lepas nafkah wajib tempat tinggal. Jadi tak suci sama. Bukan sama tu bukan adil. Sama istiwa. Itu sama. Faham tak? Kalau sama boleh anak lelaki kena beli kana tek. Dah nak puan kana dah? Dah kena sama? Bukan gitu. Maknanya kena adil. Sama-sama lah. Dah sama tak apa. Nah, isteri tua dia beli bini baju warna merah. Tak apa, kulit putih. Bini muda macam orang ambil kulit. Nah, bahan merah dia. Kau jangan tunggu. Lalu tak apa. Orang ni dia berahi kain jersey ni. Dah pada je. Tak sama. Orang ni bini tua berahi mucung macam ke suri abad lah tu. Ada yang mucung panjang ni. Bini muda mucung rokok. Ada masalah. Bini muda berahi makan ikan air hitam. Nak bini tua berahi makan ikan fishing. Ada masalah. Maknanya bukanlah mesti sama. Ada orang kata sama. Orang ni beras cak renak, dia cak renak. Kalau dia cak nada. Tak betul. Bukan. Maknanya orang ni beri makan, orang ni beri makan. Tu sama gitu. Bukan orang ni beli beras, orang ni tak. Beli sekut dia. Dia begitu. Jadi kalau kata rumah, tak mesti sama. Kena rumah kena sama. Orang kata rumah ni kalau bilik 2, ni kena bilik 2. Orang ni jambang 2, ni jambang 2 tau. Hok main lagu tu. Kena buat sama tak mau panjang. Bagi kau mana orang fekoh tu. Maknanya janganlah orang ni duduk dengan terawa tidur. Surah bini tu. Bini muda di rumah molek. Jadi ni rumah tek. Orang ni cat kuning. Orang ni cat merah. Tak ada masalah tak sama. Kalau sama kain tu mesti sama. Kain. Orang kalau kata beli raya. Kalau bini muda dia beli 4 meter. Orang tak apa lah. Tubuh cek pinggang 27. Bini tua beli 4 meter dia awal. Besar sikit pada kepala lori tinggal. Tak pakai 4 meter. 2 kodi. Maknanya kita ada keadilan ni sama-sama beri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kita tu pengumuman. Orang yang nak tumpang ibadah korban di tanah haram awal lagi ni. Tapi kita awal sudah. Kalau kambing 300 setengah. 300 setengah korban kambing. Kalau uta sekor 2,800. Kalau nak masuk sebagian 400 ringgit. Kalau nak masuk uta 320. Semelih minum. Semelih Mekah. Jadi orang yang nak masuk serta bolehlah berurusan dengan Haji Muhammad Syahir bin Haji Muhammad Yusuf. Jemaah dia lah dia jadi imam lagi. Duduk mana ni? Sebelah kanan. Tak sendiri kali. Diri kali. Dia pelajar. Pasal belajar di Umur Qura Mekah.
Orang surah kita ni belajar Mekah. Dia jadi imam kat dia. Jadi urusan dia lah. Bayar 300 setengah masuk sekor kambing ni. Di Mekah. Sini buat sama dah. Ini pun buat juga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.